Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 22 September 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Bukit Aman mengesahkan telah membuka siasatan terhadap laporan polis dibuat bekas Perdana Menteri Najib Razak ke atas Lembaga Hasil Dalam Negeri. Najib sebelum ini mendakwa badan itu mengenakan penalti cukai yang tinggi terhadapnya susulan tekanan politik. Pengarah Jabatan Jenayah Komersial Kamarudin Makdin berkata, kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk menipu. Mengikut seksyen tersebut, mereka yang melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun serta denda jika sabit kesalahan. Najib pada 9 September lalu mendakwa berdasarkan maklumat kukuh ada pegawai LHDN dan ahli politik yang telah menyalahgunakan kuasa mereka dan menggunakan dokumen palsu untuk menganiaya dirinya. Terdahulu kerajaan memfailkan saman terhadap Najib pada Jun 2019 bagi menuntut lebih 1.69 bilion ringgit daripada bekas Perdana Menteri itu. LHDN turut menuntut kadar faedah 5% setiap tahun bermula dari tarikh penghakiman serta kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa sebanyak 13 juta ringgit wang milik Menteri Besar Incorporated Kedah telah disalurkan ke akaun bank di Kanada semasa pentadbiran Mukris Mahathir. Sanusi membuat pendedahan berkenaan pada sidang akhbar secara maya selepas persidangan Dun Kedah di Alustar semalam. Hal lama pemindahan wang MBI 13 juta ke satu akaun di luar negara di Kanada. Saya tak pernah sebut kepada sesiapa pun. Zaman Datuk Mukris jadi Menteri Besar, saya tak pernah sebut pun. Hari ni baru saya sebut. Tu hal lama saya tak pernah ungkit. Jadi saya banyak lagi kalau saya nak ungkit hal-hal lama ni. Jadi saya tak pernah sebut lah. Saya ada slip bank, pemindahan wang tu saya ada simpan. Sementara itu, utusan Malaysia melaporkan Mukris yang juga Adun Jitra menyifatkan tuduhan pemindahan wang milik MBI Kedah ke Kanada itu sebagai satu dakwaan serius. Mukris turut menggesa Sanusi supaya membuat kenyataan rasmi bagi memperincikan dakwaannya itu dan membuat laporan polis jika percaya perkara itu benar berlaku. Berita yang seterusnya. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah telah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO berkuat kuasa serta-merta Isnin lalu. Dalam sepucuk surat yang dilihat Malaysia kini, tindakan Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli itu susulan kecewa dengan UMNO yang memberi sokongan kepada kerajaan hari ini. Surat yang bertarikh Isnin lalu itu juga turut mempersoalkan upayaan UMNO untuk memenangi pilihan raya akan datang kerana masih lagi bekerjasama dengan Bersatu. Kuli yang juga Ketua UMNO Gua Musang berkata, UMNO mengambil masa untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu walaupun perkara itu sudah diluluskan sebulat suara dalam Perhimpunan Agung Parti pada Mac 2020. Ahli Parlimen Gua Musang itu sebelum ini lantang menentang Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Pada Julai lalu, dia meminta agar kerusinya di Dewan Rakyat dipindahkan ke Blok Bebas walaupun UMNO menjadi sebahagian daripada gabungan yang menyokong Kerajaan Persekutuan ketika itu. Ini kerana Kuli mengatakan dia tidak mahu dilihat sebagai penyokong kerajaan gagal. Pendakwa bebas Firdaus Wong mengajak lebih ramai tampil membuat pendedahan berhubung kes gangguan seksual didakwa membabitkan seorang pendakwa popular. Firdaus berkata usaha tersebut dibuat bagi meningkatkan kesedaran orang ramai serta menggalakkan lebih ramai mangsa berani tampil membuat laporan polis. Dahulu menerusi saluran aplikasi Telegram miliknya, Firdaus mendedahkan sebahagian perbualan gangguan seksual yang didakwa membabitkan mangsa. Firdaus mendakwa itu antara beberapa hantaran mesej WhatsApp yang dilihat sendiri dari telefon bimbit mangsa dan telah diserahkan kepada polis. Mengulas lanjut kepada Malaysia kini, Firdaus berkata pihaknya akan bersama dengan mangsa-mangsa yang telah membuat laporan polis untuk mendapatkan keadilan. Jelas Firdaus sebelum ini pihaknya tidak dapat membuat pendedahan sedemikian kerana bimbang ia akan mengganggu siasatan polis. Sementara itu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Abdul Jalil Hassan dilaporkan berkata,
siasatan masih dijalankan selepas polis mengambil keterangan mangsa yang dikaitkan dengan kes gangguan seksual tersebut. Nama saya Nur Haniyo binti Abdullah. Anak saya, Saswani binti Besu, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan je. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak, kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulinian. Ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shock, tak injek banyak. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Tiada sebab untuk pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang bimbang dengan peranan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dalam tulisannya di Facebook hari ini. Wan Saiful berkata Muhyiddin telah menunjukkan rekod kejayaan dengan perancangan menangani wabak COVID-19 yang mula membuahkan hasil hari ini. Dia memetik beberapa contoh seperti peratusan vaksinasi yang terus meningkat, bekalan vaksin mencukupi, bantuan berjumlah RM530 bilion kepada rakyat serta bantuan kepada peniaga IKS untuk memulihkan ekonomi. Wan Saiful membalas kenyataan Lim yang menyuarakan keraguan terhadap Muhyiddin yang mempengerusikan MPN yang menurutnya bertanggungjawab terhadap lonjakan kes kematian COVID-19 sebelum ini. Lim membandingkan tahap penularan wabak COVID-19 daripada 29 kes dan sifar kematian ketika Muhyiddin mula menjadi Perdana Menteri kepada lebih 1 juta kes dengan 12,780 kematian pada hari dia meletakkan jawatan. Namun bagi Saiful, apa yang patut dibimbangi adalah DAP sendiri yang didakwanya terus mengelabui mata rakyat Malaysia mengenai agenda dan ideologi mereka. Polis Thailand setakat ini enggan mengesahkan laporan media Malaysia bahawa usahawan kosmetik Talam Beruan Nur Sajat sedang cuba mendapatkan suaka politik. Menurut laporan Bangkok Post, jurucakap polis berkata Nur Sajat masih belum mengemukakan permohonan itu secara rasmi, namun maklumat lanjut akan didedah kemudian. Nur Sajat 36 tahun ditahan pada 8 September lalu oleh Biro Immigration Membantras Penjenayah Transnasional dan Pusat Pendatang Tanpa Izin CTIC Thailand. Dia didakwa atas kesalahan berkaitan imigresen termasuk masuk secara haram dan dibebaskan dengan jaminan $2,000. Usahawan itu turut diarahkan untuk melapor diri kepada pegawai imigresen setiap 14 hari. Namun menurut sumber Suruhanjaya Tinggi PBB untuk Pelarian UNHCR didakwa sudah menerima permohonan Nur Sajat untuk diklasifikasi sebagai pelarian dan ditempatkan di Australia. Sumber itu juga menyatakan selepas pemeriksaan imigresen menunjukkan pasport Nur Sajat dibatalkan kerajaan Malaysia, dia kemudian memohon status pelarian dari UNHCR. Nur Sajat mendakwa dia tidak boleh kembali ke Malaysia kerana bimbang akan ancaman bunuh ke atasnya selepas dia mengugut untuk keluar Islam. Mahkamah Syariah di Selangor sebelum itu mengeluarkan waran tangkap ke atasnya selepas dia gagal hadir untuk prosiding kes lelaki berpakaian wanita. PDRM ketika ini dalam proses memohon ekstradisi bagi membawa pulang Nur Sajat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nursyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.